perkataan malaikat yang disalahartikan, ya. Tengok ya, Allah Ta'ala izin ya. Dajjal nanti, dia makhluk Allah. Allah ada janji, makhluknya minta, udu'uni astajib lakum, minta kamu aku beri. Dan dia pun makhluk Allah, maka dia minta Allah beri. Dan dia ada janji dengan Allah nak nyesatkan kita, dan Allah beri. Itu janji Allah Ta'ala kepada dia, tetapi menang Allah Ta'ala tak beri. Dia boleh bikin kemarau, dia boleh bikin orang haus, tetapi dia tak boleh nak masukkan orang semua dalam api neraka ikut suka-suka dia. Ada golongan yang Allah Ta'ala selamatkan, selamatkan. Dia boleh bikin apa dia punya prasarana pun dia boleh pakai. Hatta malaikat dia nak gunakan pun Allah Ta'ala kasih izin. Malaikat dia boleh gunakan untuk pakai, buat jadikan salah satu bahan trik dia, malaikat. Kalau orang-orang tukang ahli sihir tu, dia boleh pakai apa? Dia pakai rabbit lah, dia pakai apa, pemburu merpati lah untuk jadi bahan sihir dia. Mereka ni, malaikat, makhluk Allah juga. Mereka pakai malaikat untuk trik mereka. Untuk trik mereka. Allah izin juga, Allah izin juga. Pokoknya pada waktu ini, kau jangan ingat, kau jangan nampak malaikat, kau jangan nampak apa. Walaupun malaikat tu memang baik, tetapi musuh kau jahat tetap jahat. Walaupun kau nampak malaikat sekali situ kan, malaikatnya tetap baik. Tapi mereka mengelirukan pandangan kita terhadap malaikat, dan musuh tetap jahat, walau dia bawa malaikat sekalipun. Dia dah bawa malaikat pun kau jangan percaya, asalkan dari musuh. Asalkan daripada orang jahat. Dia bawa malaikat pun jangan kau percaya. Dia boleh bawa malaikat, dia boleh bawa mufti. Dia boleh bawa qadi, dia boleh bawa orang-orang alim untuk memperdayakan kita. Malaikat pun dia boleh pakai jadi bahan tipu daya dia. Maka sebelum malaikat dia dah pakai macam-macam. Qadi-qadi, mufti-mufti, ustaz-ustaz, orang alim pun dia boleh pakai jadi dia punya ejen dia. Allah, malaikat bukan ejen dia, tapi malaikat jadi bahan dia. Allah izin. Allah izin. Allah izin. Dia nak bikin apa izin. Tapi menang Allah Ta'ala tak izin. Bunuh orang Islam Allah Ta'ala izin. Borak perandakan Allah Ta'ala izin. Kacau bila Allah Ta'ala izin. Cabutnya iman orang, tak semuanya Allah Ta'ala izin. Matikan orang ramai, Allah izin. Bomkan orang, Allah izin. Tapi menang, tetap tak izin. Sampai bila-bila menang tak izin. Jadi dia sampai dia, boleh tak kita, satu orang kena serang dengan sampai 70 orang. Kena bantai, kena bokok sampai dah bengkok, sampai dah apa. Tak tahu menang satu orang ni. Itu. Jadi Allah Ta'ala izin dia buat apa-apa semua itu ya. Jadi tengok malaikat pun dia gunakan untuk sebagai memperdayakan. Malaikat digunakan. Kita tengok macam mana dia gunakan malaikat. Pada ketika itu mau hati-hati. Kalau dah sampai orang yang berdengar suara malaikat tu orang-orang khusus tau. Orang-orang khusus boleh dengar suara malaikat. Orang-orang awam tak boleh dengar suara malaikat. Ataupun sama ada kalau semua orang awam boleh dengar malaikat, diizin untuk buka hijab. Allah Ta'ala izin untuk buka hijab. Sampai malaikat punya hijab pun Allah Ta'ala izin. Tetapi tetap tak betul kerana datang daripada musuh, daripada kuncu-kuncunya ya, Dajjal dan kuncu-kuncunya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'hu malakani minal malaikati yushbihani nabiyini minal anbiya. Law syi'tu la sammaituhuma bi asma'ihima wa asma'i abaihima, wahidun minhuma an yaminihi wal akharu an shimalihi, wa dhalika fitnatun fayaqulu ad-dajjal alastu bi rabbikum alastu uhyi wa umit, fayaqulu ahadul malakain kadzabta ma yasma'uhu ahadun minan nasi illa sahibuhu, fayaqulu lahu sadaqta fayasma'uhu an-nasu fayadhunnuna innama yusaddiqud dajjal wa dhalika fitnah." Allah ya. Dua malaikat ya. Allah Ta'ala izinkan dia tanya malaikat, malaikat jawab. Orang boleh dengar. Baik. Berartinya bersama dengan malaikat itu ada dua malaikat yang menyerupai rupa dua orang nabi. Dia menyerupai dua orang nabi. Malaikat menyerupai dua orang nabi. Ya. Ya. Bersama dengan Dajjal itu ada dua malaikat yang mempunyai rupa yang menyerupai rupa dua orang nabi. Kalau mahu kusebutkan nama mereka itu, tentu akan dapat aku menyebutkan namanya. Dan juga nama kedua ayah mereka. Bukan ayah malaikat itu, ayah nabi itu. Disebutkan. Salah seorang dari malaikat itu berada di sebelah kanan Dajjal dan seorang lagi berada di sebelah kirinya.
kehadiran mereka merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izin ya, Allah Ta'ala izin. Mereka pakai macam-macam prasarana, udara mereka boleh pakai, awan mereka boleh kontrol, semua tu Allah izin. Jadi kalau dia tak boleh blame, ya Allah, aku makhluk engkau juga, kenapa aku tak dapat ini, tak dapat itu, orang semua dapat syurga, dapat apa nantikan. Kau pun dah dapat, apa yang kau minta aku beri semua. Allah Ta'ala tak mungkir janji, apa dia minta semua Allah Ta'ala beri, tapi dia minta untuk bikin bukan-bukan, maka dia dapat yang bukan-bukan lah. Setakat begitu ya. Baik. Kehadiran mereka merupakan ujian dari Allah Ta'ala. Lalu Dajjal berkata kepada malaikat, kepada orang ramai, bukankah aku ini Tuhanmu? Dajjal bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku yang dapat menghidupkan dan mematikan? Na'udzubillah ya. Dia boleh bunuh orang, dia boleh bangkitkan orang balik. Dia boleh bunuh orang, dia boleh bangkitkan orang balik. Matinya bohong. Kalau dia betul-betul orang tu boleh hidup balik, bermaknanya matinya bohong. Belum mati. Kalau dah mati tak boleh hidup balik. Kalau bermakna belum mati, sebab itu boleh hidup balik. Ataupun matinya betul, hidup baliknya bohong, bukan hidup. Tu masih tetap mati. Yang kau nampak tu bukan si mayat tu hidup balik. Either one. Dia boleh tipu. Kalau dia tikam orang, boleh hidup balik. Maknanya belum mati. Maka tidak ada cerita hidup balik. Ataupun mati, tapi yang hidup balik bukan dia. Kalau bayangan lain kau nampakkan, syaitan berlakonkah apa begitu ya. Baik. Bukankah aku dapat menghidupkan dan mematikan? Lalu jawab salah seorang malaikat tadi, bohong kau. Ucapan malaikat ini tidak dapat didengar oleh sesiapa kecuali hanya oleh malaikat yang seorang lagi. Jadi ditanya orang ramai semua, bukankah aku Tuhanmu? Bukankah aku hidupkan matikan? Malaikat ini bilang, kau dusta, bohong. Cakap malaikat ni orang manusia semua tak dengar. Allah hijab atas permintaan Dajjal. Tetapi yang dengar cuma kawannya saja. Kawannya bilang apa? Lalu malaikat yang mendengar ucapan sahabatnya itu berkata bagi menjawab yang pertama tadi, memang benar engkau. Yang menjadi malangnya ialah ucapan malaikat yang kedua ini dapat didengar oleh semua orang. Lalu orang menyangka bahawa malaikat itu menyokong perkataan Dajjal, dan inilah yang dikatakan fitnah ujian. Allah, dia tanya, aku Tuhanmu? Aku yang hidupkan matikan? Malaikat bilang, bohong. Orang tak dengar. Tapi yang kawan itu, support kawan malaikat tu, memang kau betul. Yang ini, orang semua dengar. Jadi orang kan, si malaikat yang kedua ni mengiyakan cakap Dajjal. Ingatkan dia mengiyakan cakap Dajjal. Kita mau hati-hati. Di akhir zaman nanti banyak yang seumpama ini. Nanti alim-alim ulama pun diputarkan cakapnya. Nanti kadang-kadang alim ulama daripada, sebab alim ulama ni dia macam mana pun dia dalam satu golongan ya, Bagi pihak yang satu cakap sekian, bagi pihak yang satu cakap sekian. Bagi pihak yang anti dia tak dizahirkan. Yang anti dia semua tak dizahirkan. Bagi pihak yang ini semua gambaran ya, yang betul-betul nanti malaikat akan bicara sampai to the maximum of that level ya. Maka sebelum timbul perkara yang sebegitu, nanti alim-alim ulama, orang salih, malaikat kan satu grup. Para nabi satu grup orang baik-baik semuanya kan. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik-baik yang taat-taat sediakan. Nanti segolongan ulama, segolongan ulama baik, segolongan ulama buruk ya. Nanti kadang-kadang dia menyalahgunakan. Kalau ada ulama yang anti dia tak dengarkan orang cakap. Ulama yang cakapnya macam sokong dia, padahal ulama ini sokong yang ini. Digunakan itu perkataan dan dijadikan sokong dia. Allah. Jadi yang sokong dia dengarkan kepada orang. Kau tengok dia sokong, kau tengok dia sokong. Padahal ustaz ni bilang aku tak sokong langsung. Dia yang melirukan orang. Dia putarkan cakap aku jadi seolah-olah macam aku ni sokong dia. Apa yang akan jadi perkara-perkara besar pada dia gitu sebelum terjadi perkara-perkara yang ini kiranya kemuncaknya ya. Kemuncak tipu dayanya, kemuncak fitnah dan kekeliruannya ya. Sebelum jadi itu pasti yang bunga-bunga dan yang sumpama-sumpamanya sudah ada dahulu. Sebab itu apabila sampai begitu nanti orang mudah ikut. Dari trend daripada sekarang ini. Setengah orang-orang baik cakap yang betul punya diselindungkan. Setengah yang palsu punya dizahirkan. Jadi orang sangka yang zahir tu yang support dia. Padahal kalau yang tahu hakikat sebenarnya, yang terzahir tu pun sebetulnya anti dia juga. Tapi diputar belikkan sampai yang apa cakap itu nampaknya macam menyokong dia. Diputar belikkan Allah ketika ini ya.
Ketika ini, dan ini Allah izin ya, Allah izin malaikat ya. Ketika inilah yang jadi orang-orang alim pun, jadi orang-orang saleh, jadi juru nasihat orang pun nak kena hati-hati anda punya cakap. Silap-silap anda punya cakap diputar belitkan seolah-olah orang ramai padahal anda anti Dajjal punya agenda. Anda anti, tetapi yang ada memang sokong tu tak payah cakap lah. Paling sokong tu bukan masuk dalam grup malaikat. Yang sokong kira dia dah masuk dalam grup Dajjal lah, tak payah kita cakap. Memang support, oh Dajjal ini macam, Dajjal ini macam. Cuma dia tak sebut Dajjal, dia pakai nama apa? Dia pakai nama profesor lah, dia pakai nama pentadbir lah, dia pakai nama menteri lah, apa semua. Tapi semua dia punya hadir kan pakai samaran semua tu ya. Tetapi yang ada ulama-ulama yang anti. Ulama-ulama yang anti, dia nak menyelamatkan orang. Tapi cakap tu diputar belitkan sampai seolah-olah ulama tu support, menyokong akan Dajjal dengan segala agendanya. Aku tengok ustaz ni pun bersama dengan kita. Tercengang, aku cakap lain, dia bilang cakap lain pulaknya. Allah. Sampai gitu ya. Kekeliruan. Jadi dalam untuk bagi orang-orang juru nasihat, hati-hati anda punya cakap. Jangan sampai Dajjal manipulatekan, putar belitkan sampai seolah-olahnya anda support dia. Dan kita yang nak mendengar pun hati-hati. Kita mendengar pun hati-hati. Dari siapa pun kita nak hati-hati. Walau dari siapa sekalipun, kalau perkataannya itu adalah menunjukkan support kepada yang mungkar, tak boleh kita terima walau macam mana sekalipun, walau dari siapa sekalipun. Hatta malaikat sekalipun. Jadi orang kita bilang beriman kepada malaikat. Kan dari itu ada beriman kepada malaikat kan. Rukun iman kita tahu. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab-kitab. Jadi kalau pada ini macam mana orang tak nak percaya malaikat? Macam mana orang tak nak percaya malaikat? Yang cakap malaikat apa? Benar kau. Benar kau. Kita percaya pada malaikat, tetap kita percaya malaikat itu benar, tapi Dajjalnya tetap kita dustakan. Dajjalnya pada ketika itu, kalau kita hidup pada ketika itulah, malaikatnya kita tak dustakan. Yang bilang, malaikat kau salah. Malaikat kau cakap tak betul. Jangan. Malaikat tak ada buat salah. Malaikat maksum, tak ada buat dosa. Maka kalau kita hadir di dalam acara itu nanti, takdir malaikatnya kita bilang, malaikat kau benar, tapi Dajjal juga tetap salah. Ada kekeliruan di balik sini yang aku tak tahu. Ada kekeliruan di balik sini yang aku tak tahu, tetapi malaikat kau tetap benar, Dajjal kau tetap salah. Walaupun malaikat cakap tak, malaikat cakap benar, tapi bukan pada engkau. Sebab kau tetap tak benar. Walaupun malaikat cakap kau benar. Malaikatnya benar, kau tetap tak benar. Tapi malaikat bilang aku benar, malaikat bukan bilang kau benar. Kalau orang yang tahu kebenaran, pasti akan faham bahawasanya malaikat akan support benda yang salah. Jadi hati nak kena faham, hati nak kena boleh suluh, hati nak kena boleh evaluate cakapan-cakapan ni semua ya. Jadi tak sampai terpedaya. Ya. Baik. Malaikat pun dia boleh pakai ya. Malaikat pun boleh pakai. Nanti apa akhir zaman awan pun dia boleh pakai. Awan pun dia boleh pakai. Gelombang-gelombang ni semua tu, wave semua tu dia boleh pakai. Boleh akibatkan gempa di sana, boleh akibatkan kemarau di sana semua. Semua Allah izin. Semua Allah izin. Sementara Allah masih kasih izin. Apabila satu masa nanti, satu barang pun Allah Ta'ala tak kasih izin sama mereka. Peluru mereka pun Allah Ta'ala tak kasih izin untuk tembak kita. Peluru kita. Tembok dan pokok pun Allah Ta'ala tak izin mereka berlindung. Mereka berlindung semua akan bercakap, orang mukmin, ini ada kafir belakang. Orang mukmin ini ada kafir belakang semua. Satu masa nanti, Allah Ta'ala akan tarik balik sangkala apa pun Allah Ta'ala tak izin untuk melindungi mereka. Semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Sementara Allah Ta'ala kasih izin, gelombang-gelombang udara, gelombang suara, gelombang apa semua mereka make use. Hatta handphone ni kan gelombang suara. Kan mereka make use tak? Kan mereka make use untuk hantar deliver message, untuk apa semua. Bukan untuk deliver message saja tau, untuk pick up message pun. Untuk pick up message. Siapa cakap dengan siapa, apa dia cakapkan, semua mereka dapat tahu kan semua tu. Allah izin semua tu, Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin mereka gunakan elektrik. Allah Ta'ala izin mereka gunakan pancaran-pancaran sampai segala gambar haram boleh masuk dalam rumah kita. Segala gambar apa-apa boleh masuk dalam handphone kita. Semua Allah izin. Semua Ta'ala izin. Itu semua prasarana Allah punya. Semua prasarana Allah punya ya. Yang satu hari nanti Allah tarik balik. Allah Ta'ala tarik balik ya. Ingat ya. Handphone kita ni pun tak reda tau kalau kita gunakan dia untuk benda-benda haram. Kita gunakan dia untuk mengumpat. Kita gunakan dia untuk komen bukan-bukan. Kita gunakan dia untuk tengok gambar bukan-bukan. Handphone kita pun mengutuk kita setiap hari. Kau pegang aku kecuali untuk tengok haram. Kau pegang aku untuk bikin bukan-bukan. Kau pegang aku untuk begini. Handphonenya pun akan kutuk kita. Satu hari nanti kau pegang aja, terbakar tangan kau. Baik. Sudah namanya fitnah ya. Nama fitnah ialah antara kita dengan kita. Antara kita dengan kita tu nama fitnah. Kalau antara kita dengan
geng jahat, puak jahat, tu namanya perang. Tu namanya gaduh, tu namanya perang. Antara kita dengan kita, buat kita salah faham antara kita sama kita. Yang satu cakap lain, yang satu faham lain, pas jadinya lain. Jadinya lain. Kalau antara kita dengan kita, nanti dia akan timbulkan kekecohan, dia akan timbulkan syakwa sangka antara sahabat dengan sahabat, antara orang awam dengan orang-orang atasan, antara rakyat dengan rajanya, antara penasihat-penasihat dengan orang-orang bawahannya. Semua nanti akan dia buruk sangka dengan dia buruk sangka dengan dia cemuh dia bilang kau tak betul, dia bilang kau tak betul, semuanya Allah. Kalau antara sesama kita tu namanya fitnah. Antara kita dengan malaikat sekalipun. Kita dengan malaikat pun nanti sampai kita bilang, kalau kita malaikat sampai kita ketika ini kau percaya malaikat, kau salah. Bukan maknanya kau beriman dengan malaikat. Bila kau percaya malaikat buat salah. Sebab kau yang aku bilang, kalau umpamanya bilang, malaikat bilang, benar engkau. Aku tengok malaikat, aku percaya malaikat tapi tak engkau. Tapi aku percaya malaikat tapi aku tak percaya engkau. Bilang, kalau gitu kau tak percaya aku? Tak, malaikatnya tetap aku percaya, engkaunya aku tak percaya. Kalau gitu kau tak beriman sebab kau tak percaya pada malaikat, malaikatnya aku percaya, engkaunya aku tak percaya. Malaikatnya aku percaya, walau dia cakap apa sekalipun, sebab malaikat tak buat salah. Malaikat tak buat salah ya. Engkaunya aku tak percaya. Begitu ya. Jadi kita kena hati-hati ya. Kita kena hati-hati. Sebab itu ketika itu kalau ada orang mukmin kacau kita sekalipun, kita respect imannya. Perbuatannya itu aku tak respect, tapi imannya aku respect, maka dia ada hak-hak mukmin yang kita kena jaga. Darahnya dan maruahnya kita masih tetap kena jaga selagi orang mukmin. Kita fight saja itu sudah namanya fitnah ya. Perkaranya malaikat ni agak-agaknya dekat ke jauh. Pandang macam belum lagi zamannya ya. Tapi kalau bincang-bincang macam dah terbau-bau suasana begini. Terbau-bau suasana keliru antara kita sama kita. Dah terbau-bau keliru bahawasanya ketua kita akan dikacau sehingga mereka akan keluarkan satu perkataan seolah-olah mereka sokong kejahatan. Padahal mereka digunakan juga. Mereka pun digunakan juga ya. Hati-hati, cermat sekali ketika ini. Cermat ya. Yang tak nak terima Dajjal dan jangan pula sampai ditolak malaikat. Malaikat dusta, malaikat pun dah pandai bohong sekarang batal syahadat, maka malaikat tak bohong, malaikat tak dusta. Kalau nak iakan malaikat dengan mengiyakan dia pun tidak. Dengan nak menafikan dia, kau terpaksa menafikan malaikat pun jangan. Habis kau dengan iakan malaikat dengan mengiyakan dia pun jangan. Jadi macam mana iakan malaikat saja, nafikan dia. Iakan dia saja, malaikat nafikan. Jadi kalau ada orang mukmin nak kacau kita, ganggu kita, iakan keimanannya, tapi kejahatannya tetap kita jangan patuh. Begitu ya. Ada orang mukmin kacau kita, ganggu kita. Kerana kau masih mukmin, aku respect imanmu. Aku tak lawanmu, aku tak gaduh samamu. Tetapi yang kau suruh, aku tak akan buat. Iaitu apa? Suruh iman aku rosak. Suruh amal aku rosak. Itu aku tak buat. Setakat kau mukmin, aku tidak gaduh sama engkau, aku tidak cemuh sama engkau, aku tak mencerca sama engkau. Tetapi cakapanmu aku nak patuh ke tidak? Tidak. Kebaikan daripada pihak dia, ra'i. Keburukan dari pihak dia, nafi. Begitu ya. Jadi kita kena tahu dalam situasi ya, kena faham, boleh nilai ya. Jangan sampai kita terpedaya, terkeliru. Bukan main keliru yang akan terjadi dari sebab salah arti kepada ucapan malaikat yang kedua ini. Sehingga ramai orang yang akan menjadi korban kekeliruan ini. Allah, jadi ramai jadi korban kekeliruan. Jadi menafikan apa? Dajjal, menafikan malaikat ya. Dan mengikut Dajjal. Allah ya. Bantuan syaitan-syaitan untuk memperkukuhkan kedudukannya. Betul, syaitan-syaitan jin ya. Dan bahkan kalau sekarang manusia pun dah dikacau semua, syaitan-syaitan semua jin kan. Jin lagi daripada jenis dia. Dia lagi tak rela. Manusia taat sama dia, taat sama dia, dia tak rela. Ini kenapa jin daripada sebangsa dia. Segala jin-jin Islam pun dia ganggu ya. Segala jin-jin Islam pun dia ganggunya. Sebab itu kalau kita, jin-jin Islam ni dapat strength daripada mana ya. Kalau ada umat Muhammad, kalau ada manusia banyak zikir, banyak majlis, itu mereka hadir. Mereka hadir, semua tu mereka akan bersama. Dan apabila mereka hadir bersama ya, bagaimana Nabi baca Quran, mereka hadir. Ulama-ulama mengajar, mereka hadir ya. Mereka hadir semua. Mereka dapat kekuatan, mereka dapat keimanan. Sehingga mereka boleh kasih tahu sama kawan-kawan mereka, mari ikut pendakwah. Disebut pendakwah, ada ilallah, pendakwah yang dari Allah.
cakapan dia sama dengan apa yang dicakapkan oleh Nabi Musa. Jadi dijumpa Nabi Musa dan dijumpa Nabi Muhammad. Nabi antara-antara dia tak jumpa. Dia sampai dia boleh dihidupkan 1000 tahun. Dia boleh ajak geng-geng dia semua masuk Islam, semua begitu. Yang mereka ni pun, dalam alam mereka pun ada berperang juga. Dalam alam mereka pun ada dipaksa untuk, dia syaitan jin ni macam-macam kategori ya. Yang ganggu orang ibadat, yang ganggu orang kacau supaya rosak iman semua tu, itu syaitan namanya. Kalau yang hidup sendiri, tak kacau orang, itu apa semua tu, jin biasalah kita bilang. Ada mukmin, ada kafir. Ada mukmin, ada kafir ya. Ada mukmin, ada kafir. Yang mukmin, yang sembahyang, yang ibadat, yang kuliah, yang hadir kuliah-kuliah, hadir majlis-majlis zikir. Mereka hadir bersama-sama, yang jin Islam. Yang satu dia walaupun dia tidak Islam tapi dia tak kacau, dia hal dia saja. Dia hal dia saja. Kalau dalam bangsa, dan dia tengok ke apa masyarakat punya hal ehwal. Dia punya nak meresap dalam masyarakat, tengok kepercayaan masyarakat terhadap kewujudan dia. Yang ganggu orang ibadat, yang ganggu orang supaya jadi kafir, ganggu orang supaya buat maksiat, itu adalah kita panggil syaitan. Ya. Dalam orang Melayu kita pula punya konteks ya, perfahaman terhadap mereka yang dia tak ganggu orang ibadat tak apa, tapi dia takut-takutkan orang. Itu namanya hantu. Itu namanya hantu. Dan yang ada dia pulaknya dia tak ganggu orang ibadat, dia pun tak ada menakut-nakutkan orang, dia hal dia kadang-kadang orang ternampak. Namanya bunian. Orang Melayu panggil sebagai bunian lah, orang Melayu panggil dia bunian. Kalau nampak apa kat tempat air-air, tempat kat taman-taman gitu, orang Melayu sebut pari-pari. Orang Melayu sebut pari-pari. Kalau yang dia nampak kat tepi gunung, tepi bukit, kat tepi tasik, orang Melayu sebut mambang. Mambang, tu mambang tanah, mambang air, mambang bukit, mambang gunung, semua tu ya. Semua tu orang Melayu panggil mambang. Semua tu kadang kacau orang, kadang tak kacau orang. Kadang tak kacau orang. Kalau apa dalam hantu pulaknya macam-macam pesin. Jadi semua ikut kepercayaan orang-orang bangsa tertentu. Kalau yang menilai-nilai rambut panjang tu apa? Pontianak, tu dia sebut begitu. Tu pun ada pesin juga. Kalau apa yang tinggi menjuluh, tu galah. Begitu ya. Kalau yang mukanya menakutkan, besar begitu dengan tak karuan tu, gondoro. Kita bilang ya. Kalau apa kecil, botak, bertaring, suka curi duit orang. Toyol lah. Ini semua pasal orang Melayu percaya dia ada. Orang putih tak ada cerita toyol. Pasal orang putih tak ada percaya konsep ini semua. Orang putih dari dulu dah kunci duit dah apa semua. Sebab itu dia tak ada konsep toyol. Kalau dia menjemur kat sana, orang putih tangkap dia buat pet. Buat begitu ya. Begitu ya. Itu semua ikut. Kalau orang putih pulaknya apa? Dia pakai baju hitam, ada bersiung kalau malam. Itu apa? Dracula. Orang Melayu tengok, orang Melayu ingat siapa agaknya, orang Melayu tak kenal. Begitu. Dia tengok masyarakat punya kepercayaan, itu dia masuk. Semua ini yang bunian baik, yang polong baik, yang pontianak baik akan jadi tentera dia. Padahal mereka ni bukan tentera dia tau. Dekat kacau-kacau orang saja, tapi dia tidak nak, bukan dia nak mengganggu orang sembahyang, mengganggu apa semua. Orang sembahyang makin dia lari lagi. Kau baca auzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari. Tapi yang syaitan yang mengganggu ni, yang waswaskan kita, al-waswasil khannas ni, apa? Orang sembahyang dia lari, tapi nanti dia akan dekat lagi. Tapi kalau yang hantu ni yang kita bilang tadi, kita baca dia lari terus. Ini pun akan digunakan untuk jadi tentera dia. Ialah kalau satu orang nak mati saja, satu orang nak meninggal dunia saja, dia kena deploy berapa malaikat, berapa syaitan? 490,000. 490,000 dia akan itu. Kan banyak manpower dia nak pakai. Manpower dia banyak nak pakai. Nanti kan sana nak mati, sana nak mati. Setiap mati 490,000 dia kena deploy. Banyak manpower. Tak cukup itu, nak gaduhkan orang, nak kena kasih orang porak-poranda, nak kena sampukkan orang, apa semua tu dengan sihirnya, alam semesta nanti sihir disihirkannya semua tau. Worldwide punya sihirnya. Worldwide dan merata sihirnya semua tu. Kan banyak pakai manpower, banyak pakai tenaga semua tu. Maka saya pakai dari mana? Semua jadi diambil jadi khadam dia semua tu. Dia tak rela ada daripada bangsa dia, jin kan, yang apa? Yang tak mau turut serta dengan dia. Itu dia bilang, itu sudah kira bersekongkol dengan orang-orang beriman. Pada dia musuh dia lah. Sekongkol dengan musuh. Semua pun dipaksa. Hatta jin-jin Islam pun akan dipaksanya dia. Orang Islam saja dipaksanya dia. Ini kan pula jin Islam. Ya? Dipaksanya dia.
Jadi kalau kita banyak majlis zikir, kita banyak doa kepada Allah Ta'ala, minta rahmat, hatta jin-jin pun dapat rahmat. Dan jin-jin Islam pun dapat rahmat. Dengan kita tidak ada banyak zikir, tak ada banyak ingat Allah Ta'ala, tidak banyak berdoa, rahmat tak turun, jin-jin Islam pun tak selamat. Sebab kalau rahmat Allah Ta'ala turun, meliputi semuanya, bukan langit dan bumi dan sekalian makhluk antara keduanya itu akan dapat berkat dan manfaatnya. Jadi kurang majlis-majlis begini, majlis-majlis zikir, majlis-majlis doa, membuat mereka ketandusan support. Mereka ketandusan charge energy. Lemah mereka. Dengan lemah mereka, mereka bergantung dengan kita orang manusia tu. Jin sudah mengatakan dalam surah jin dibaca, aku heran manusia kok boleh minta tolong dengan jin, makin tambah sesat. Jin minta tolong dengan kita. Jin minta tolong dengan kita. Dia belajar syariat semua daripada manusia. Dia belajar daripada Rasulullah dan di mereka tak ada rasul. Rasul adalah manusia. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua rasul daripada kalangan manusia. Jadi mereka belajar dengan manusia. Mereka belajar dengan manusia, dengan alim-alim ulama, mereka belajar dengan manusia. Ya. Bahkan yang ada sanggup khidmat dengan tuan syekh mereka semua begitu ya. Jadi jin pun diganggukannya dia ya, diganggukan dia. Jadi syaitan semua dipakainya dia untuk support dia punya tim dia ya. Maka manusia pun kena ada tim, buka tim baca maulid, tim pencak silat, tim apa semua. Jadi semua ada tim. Semalam dekat pencak silat dekat UTHM, alhamdulillah bagus sekali kita tengok kawan-kawan kita. Syaitan-syaitan juga akan bersungguh-sungguh membantu untuk menjayakan program kesesatan Dajjal ini. Bagi syaitan inilah waktu yang terbaik untuk menyesatkan lebih ramai lagi anak cucu Adam AS. Anak cucu Adam saja dia nak sesatkan, anak cucu mereka tak sesatkan ke? Mereka sesatkan. Mereka sesatkan. Hal ini ada disebutkan dalam hadis. Wa inna min fitnatihi an yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk fayaqul na'am fayatamatsalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka fayattabi'uhu. Allah. Mak bapaknya dah mati menjelma, anak aku memang dia betul Tuhan, mak tahu nak dia Tuhan. Allah. Anak itu harus beriman. Begitu ya, hati-hati. Hati-hati kita sebutkan ya. Sungguhnya di antara fitnah Dajjal itu bahawa ia datang kepada seorang Arab Badui. Maksudnya orang yang lemah iman dan tidak berilmu ya. Lalu ia berkata kepadanya, apakah engkau percaya kepadaku seandainya ku hidupkan semula ayah dan ibumu? Arab-Arabi itu menjawab, ya. Kau percaya tak aku Tuhan kalau aku boleh hidupkan apa kau? Kalau kau sampai boleh hidupkan itu, try lah kau boleh hidupkan ke tidak. Kon-kon dia nak cabar lah. Betul-betul dia boleh hidupkan. Tapi kita tengok ya, yang dihidupkan bukan mak bapaknya dah mati dalam kubur. Syaitan menjelma. Sebab itu kita bilang hantu, kita nampak gentayangan. Hantu Kak Lima. Tu kan Kak Lima. Kak Lima dalam kubur. Jin menjelma jadi Kak Lima. Kadang ada dekat tengok lagi hantu Mu'joh. Ada hantu Mu'joh lagi baru keluar kat iklan atas cerita apa pun tak tahu. Suka sangat cerita hantu ya. Allah. Itu kat mana negeri saya tengok ada burger puaka namanya, tak bagus. Ada burger puaka tak bagus. Kita auzubillah minasyaitanir rajim, minta perlindungan daripada syaitan rajim, kau kasih nama kau punya perniagaan taruh puaka. Ada jualan apa lagi? Burger derhaka ke pun begitu, tak bagus. Orang minta pada taat minta taat kepada Allah Taala ya. Kita kok kasih nama perniagaan kita derhaka. Semua tu tak bagus itu semua. Tak bagus punya nama. Tukar ya. Kita nak siapkan tuan-tuan kalau ada kedai yang begitu tukar nama. Tak bagus, tak berkat sekali nama-nama gitu. Ya, tak bagus ya. Mi racun boleh tak kasih mi racun? Boleh, sebab orang Melayu kalau bilang kau lah racun, kau lah penawar. Itu lain cerita ya. Baik. Seorang di antara keduanya menyerupai ayahnya dan seorang lagi menyerupai ibunya. Lalu kedua-duanya berkata, wahai anakku, dia adalah Tuhanmu yang sebenarnya, maka ikutlah dia. Maka si anak tadi pun terus percaya dengan Dajjal itu, iaitu beriman dengan Dajjal. Allah ya. Beriman. Sebab itu kita bilang, dia kalau boleh hidupkan orang mati, kalau orang itu betul dah mati, yang hidup bukan orang itu, benda lain, nyamar. Kalau dia betul boleh hidupkan orang yang mati, either one, sama ada orang tu memang betul dah mati, tapi yang kau nampak bangun itu ialah hantu, menyerupai. Dan kalau orang itu memang betul-betul orang tu yang bangkit, maknanya dia memang belum mati.
Maknanya dia belum mati. Dia punya, tapi aku nampak dia tikam ke apa? Dia punya tikam tu palsu. Dia punya hidup tu betul. Tapi kalau dia punya tikam tu betul, maka dia punya hidup tu palsu. Kau kena tengok. Pokoknya dia semua ada palsu. Semua ada palsu. Dia tak boleh hidupkan orang mati. Dia tak boleh hidupkan orang mati ya. Dia hanya pakai kepalsuan. Dia akan pakai kepalsuan. Jadi ketika ini kalau mak bapak kita sekalipun mencakapkan begitu, kita kena tahu bahawasanya ya, tetap mak bapak, tapi dia menyerupai mak bapak. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala, kita pegang dengan keimanan ya. Kita bindang dengan keimanan ya. Bahawasanya kalau dia bilang mak bapak kita yang dah mati, kan mak bapak kita dah mati, dah masuk alam barzah dan nampak macam-macam. Ada dah bicara dengan Allah Ta'ala sekalipun. Kalau dia bilang betul ini Tuhan, kita nak percaya ke tak percaya? Tetap aku tak percaya. Habis ini mak bapak yang cakap, bukan mak bapak aku. Bukan mak bapak aku. Itu adalah jelmaan. Itu adalah jelmaan ya. Itu adalah jelmaan. Disuruh jelmaan, suruh mengaku. Suruh mengaku ya. Baik ya. Maka ini satu trik dia ya. Trik dia. Dia akan gunakan orang yang boleh mempengaruhi kita. Sampai to the maximum of mak bapak kita sekalipun. Mak bapak kita sekalipun ya. Mak bapak kita sekalipun. Sebab itu kita kena faham pegangan ya. Walau cakap mak bapak sekalipun ya. Mak bapak sekalipun. Kalau membawa kita lari pada iman kepada Allah Ta'ala, kau kena waspada. Kau kena waspada ya. Kau kena waspada. Walau mak bapak sekalipun. Apalah kau belajar kat sini semua. Apalah kau belajar kat sini semua tu. Jadi pahaman kau jadi lain. Pahaman kau jadi gini. Kalau pahaman kita belajar betul, mak bapak kita tak nak, syaitan menggunakan mak bapak kita untuk cucuk kita lari pada kebenaran. Banyak orang nak belajar, mak bapaknya yang tak kasih. Mak bapaknya yang tak suka. Patut suka ya. Boleh tak suka. Kalau anaknya belajar dunia, bukan main suka lagi dia. Kasih belanja duit, jual kebun pun tak apa. Anaknya belajar agama aja dia tak suka. Apalah kau ni tak taksub sangat. Apalah kau ni. Banyak orang tak suka. Mak bapaknya jadi peralatan. Alhamdulillah, mak bapaknya jadi peralatan. Diperalatkan oleh syaitan untuk ganggu anak-anaknya semua tu. Ini dia gunakan jin dan hantu untuk menjelma menjadi mak bapaknya. Mau kena hati-hati ya, mau kena hati-hati. Kenapa sampai begini ya? Sebab zaman dah akhir. Apabila orang dah akhir hayat kan begitu. Apabila orang dah akhir hayat kan nanti mak bapaknya yang datang menjelma. Nak tengah haus nak meninggal dunia. Minum air nak, minum air. Dia nak capai nanti dulu nak kau mengaku aku sebagai Tuhan. Sudah batalkan syahadat. Allah, begitu ya. Sebab ini dual dah sampai nak the end. Maka sakaratul maut ini sakaratul maut dunia. Sampai secara total sekali. Disesatkan orang ya. Nanti budak ni akan tengok, nanti orang akan nampak, orang pun percaya. Baik itu ya. Dia akan menjelma dengan bentuk macam-macam ya. Dia akan berjelma akan bentuk macam-macam. Di antaranya ada seorang ya. Bapaknya tu pahaman Qadiani tau. Orang di Singapura dulu dah. Bapaknya, suaminya nasib baik, imannya mantap. Dia berkahwin dengan seorang perempuan yang mana bapaknya tu Qadiani. Dia kahwin dengan budak ini berwali hakim lah sebab bapaknya syahadat itu. Dan bapaknya tak tobat sampai mati. Anaknya dapat tobat, suaminya tarik, jangan ikut pelajaran bapak kau. Sebab itu kena tengok ya, bapak pun kalau akidahnya lari, kau kena tengok ya. Maka apabila anaknya baik dengan bapaknya semua, tapi pahaman bapaknya dia tak ikut lah, sebab suaminya tak kasih ikut. Bapaknya meninggal dunia, mati bapaknya, kebumikan, anaknya ni pergilah ziarah kubur bapaknya. Tiba-tiba bau harum semerbak daripada kuburnya. Terus dia bilang, ni mesti bapak aku betul. Sebab itu kalau tak betul, takkan kuburnya harum. Jadi maknanya bapak aku selama ni terfitnah. Dah dia mula nak ikut pahaman dia bawa ni balik. Tengok, hanya kerana dia harum saja. Hanya kerana harum saja. Tu dia perkenalkan. Dia pakai mak bapak budak ni. Dia tak bakitkan di kubur. Dia, apalagi dia baru kasih harum saja. Anaknya dah berpaling ikut. Ini kan pula kalau bapaknya keluar, betul nak Qadianilah agama yang betul. Apalagi dia kasih harum. Terus budak perempuan ni bawa harum, maknanya bapak aku benar. Dia bilang sama suaminya, aku rasa aku nak balik semula ikut pahaman bapak aku. Oh, suaminya sudah bingung. Jumpakan dengan kita. Kita bilang, yang betul tak betul adalah kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walau kau tak bawa wangi sekalipun. Kalau kau bawa wangi sekalipun, tetapi tidak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni tak betul, tetap tak betul walau kau bawa wangi. Betul tak betul bukan wangi tak wangi. Dan wangi itu macam-macam boleh bikin. Syaitan tu boleh macam-macam punya magic dia boleh bikin. Tak susah untuk dia bikin. Tak susah dia bikin. Kau boleh tengok magic, orang keluarkan rabbit dari topi. Kau boleh nampak macam-macam. Dia boleh ambil dari entah mana punya minyak wangi siapa ke apa, dia spray atas kubur bapak kau.
ataupun dia ambil bunga mana, dia tabur dekat situ dan kau bau wangi. Itu semua sihir dia, kau jangan percaya. Jadi betul tak betulnya lah bertepatan dengan akidah. Tak bertepatan dengan akidah, walau bapa engkau sekalipun, walau kubur dia wangi sekalipun, tak boleh percaya. Macam gini. Dia gunakan mak bapak orang. Dia gunakan mak bapak orang. Ya. Maka kita bilang, bapa yang ini, apalagi kalau bau wangi saja anaknya dah nak berpaling imannya, ini kan pula kalau betul-betul bapak dia keluar daripada kubur lah. Dan dia sanggup adakan begitu. Sanggup adakan begitu. Sebab itu ya, kita bilang jangan percaya ini semua perkara-perkara khurafat. Perkara-perkara khurafat. Begitu. Yang orang gunakan Habib Ali bin Jaafar. Anak pergi keluar Habib Ali keluar cakap anak begini-begini. Alamak. Kita bilang siapa yang kau dah jumpa, siapa yang dah menjelma sebagai Habib Ali tu. Kita bilang baik aku tanya kau jumpa Habib Ali masih hidup? Tak jumpa. Kau tahu tak amalan Habib Ali apa? Amalan Habib Ali suruh benda, bikin benda yang pelik-pelik bukan. Habib Ali sepanjang hayatnya tak pernah suruh orang buat begini. Apalagi dia dalam alam barzah. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Kenapa? Tak sama dengan konsep dia. Kau jangan percaya. Macam-macam dia gunakan. Dia gunakan ikut kepercayaan kita dia jelma. Ikut kepercayaan kita dan niat kita dia jelma. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang ya. InsyaAllah. Jadi syaitan semua jadi tentera dia ya. Jadi tentera dia. Semua dia gunakan. Bismillahirrahmanirrahim.